Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan sila buka pada muka surat 281. Kita di muka yang terakhir pada muka surat 281, muka yang terakhir di dalam surah An-Nahl. InsyaAllah baik kita sama-sama bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-119 yang bermaksud, kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilan mereka, kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalannya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka bertaubat itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat, walaupun ia seorang diri, ia taat bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan ia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umih اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Ia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya menjadi nabi dan memberikan hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya ia pada hari akhirat adalah dari orang-orang yang soleh. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah ia dari orang-orang yang musyrik. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi
Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan hari pelepasan yang wajib dihormati atas orang-orang Yahudi yang telah berselisihan padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka telah berselisihan padanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim ولا تك في ضيق مما يمكرون. Dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit di dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Baik, ketiga-tiga ayat ni daripada ayat 126, 127, 128 Allah berpesan agar menjaga kesabaran. Menjaga kesabaran ni ayat yang ketiga bawah ni ada asbabun nuzulnya, iaitu mereka pada kisah ataupun pada cerita tentang pembukaan kota Makkah. Maka ketika itu perasaan nak membalas dendam kepada golongan-golongan musyrikin pada ketika itu mencapai kepada kemuncaknya. Jadi Allah turunkan ayat ini supaya bersabar, jangan membalas. Sebab banyak peristiwa peperangan sebelum tu, peristiwa Badar, peristiwa Uhud dan sebagainya, maka perasaan itu memuak-buak. Jadi ketika mana masuk ke kota Mekah, ketika mana pembukaan kota Mekah, ketika itulah ayat ketiga-tiga ayat ini diturunkan. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah. Semua Allah
ceritakan tentang sabar. Sabar, jangan balas. Kalau nak balas, mestilah setimpal dengan apa yang mereka buat terhadap kamu ketika itu. Kalau tak setimpal, tak payah balas. Itu maksudnya. Wallahu alam. Baik, sama-sama kita dengarkan tafsiran yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Taman, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sikit ulasan ini. Ayat 119 yang kita ambil ni ialah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa disebabkan kejahilan. Ayat di sini, maksud jahil di sini bukan makna tak tahu. Orang yang melakukan dosa kerana kejahilan. Summa tabu min ba'di zalika, kemudian bertaubat. Kata ulama tafsir, jahil di sini bukan makna dia tak tahu benda tu berdosa. Tetapi perkataan jahil di sini makna dia lemah diri dia. Lemah iman dia. Pada waktu itu hingga dia melakukan kesalahan tersebut. Bukankan dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak akan timbul perkataan tabu, taubat. Taubat ni bila dia tahu benda tu salah, baru dia bertaubat. Kalau orang yang buat salah dan dia tak tahu benda tu bersalah, dia tidak akan bertaubat. Jadi perkataan taubat yang datang selepas perkataan jahil tu bukan makna dia tak tahu. Tapi jahil tu makna lemah iman. Iman dia lemah masa tu hingga dia ulang balik, dia melakukan kesalahan, dia buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dia buat maksiat, dia menyesal. Lalu dia bertaubat. An-nadamu taubatun, dalam hadis Nabi kata menyesal tu ialah taubat. Jadi kalau orang bertaubat tapi tak ada langsung menyesal dalam hati dia, tu bukan bertaubat. Taubat syarat pertama taubat tu dia mesti menyesal. Menyesal, dia menyesal. Kalau dia tak menyesal langsung, tapi mulut dia astaghfirullahalazim, tu bukan bertaubat. Taubat ni mesti dia lahir daripada kesal dia dengan perbuatan yang dia buat itu. Lalu dia bertaubat, satu. Mimba dizalika, lepas dia buat salah, dia bertaubat pada Allah Taala, wa aslihu, kemudian dia baiki amalan, derma, sedekah, istighfar, minta ampun, buat baik, sembahyang sunat, ibadah, itu aslahu. Bukan saja dibaiki diri dia, tapi dibaiki amalan dia. Allah dalam hadis Nabi kata, Nabi suruh kita iringi kesalahan tu dengan kebaikan. Kita dah silap dengan Tuhan, maka kita minta ampun pada Allah, kita bertaubat, kita sedekah, kita derma, kita buat benda-benda lain, kebajikan lain tu, kerana kebaikan tu akan menutup kesalahan tersebut. Jadi aslihu ni mana bukan sadar baik diri dia, tapi dia menambahkan amal dia dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan inna rabbaka min ba'diha, Allah Taala selepas itu, selepas apa dia? Selepas dua perkara. Pertama dia bertaubat, yang kedua wa aslahu, dia baik. Dia baiki, maka selepas tu Allah Taala ampun dosa. Maknanya kalau sekiranya dia bertaubat tapi tak ada wa aslahu, dia tak ada kebaikan, tidak menambah kebaikan, maka dia tidak akan mendapat pengampunan Allah Taala. Dia kena tambahkan kebaikan baik. Yang kedua, inna Ibrahim kana ummatan qa'imatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS merupakan satu umat. Banyak perbahasan para ulama tentang Nabi Ibrahim ni seorang, tapi Allah Ta'ala sebut kana ummatan qanitan lillah hanifan. Allah Ta'ala mengibaratkan Ibrahim ni satu umat. Umat ni ramai, padahal Nabi Ibrahim seorang. Kenapa? Kerana hebatnya keimanan, ketakwaan Nabi Ibrahim AS, seolahnya satu umat yang besar. Contohnya lah, nak berlawan dengan Namrud ni, kalau seorang-seorang tak berani, tapi kalau ramai berani. Nak menentang kemungkaran, kita seorang-seorang nak menentang kemungkaran, tak berani, tak ada kekuatan. Tapi kalau kita ramai kita buat. Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ni seolah macam satu umat yang ramai, hingga dia berani menegur, menentang
benda-benda mungkar, seolah dia satu ummah. Yang kedua, ulama juga mentafsirkan ummatan sini maknanya Nabi Ibrahim AS ni satu orang rasul yang boleh membawa gelombang perubahan kepada generasi yang akan datang. Sebab tu Ibrahim hebat. Kita dalam semayang pun kita sebut Nabi Ibrahim, dalam selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Pasal apa sebut Nabi Ibrahim? Kerana Nabi Ibrahim AS ni Allah tak sebut dia ni seolah ni satu ummah. Dan Nabi Ibrahim AS ada dua orang anak, Ismail dengan Nabi Ishaq. Dua-dua jadi rasul. Masya-Allah. Kita ada dua orang anak, dua-dua masuk universiti pun kita bangga dah. Dua-dua jadi rasul. Dahlah bukan jadi rasul. Daripada Ishaq lahir nabi-nabi, ratusan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Adapun daripada Nabi Ismail lahir keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Makna dia membawa perubahan kepada dunia seluruhnya. Sama ada daripada kalangan Bani Israel lahir nabi-nabi, daripada Nabi Isa AS anak dia juga. Kemudian daripada Nabi Ismail AS lahir Nabi Muhammad SAW. Hanifah makna Ibrahim AS ni seorang nabi yang ikhlas, tulus ikhlas dengan Allah Taala. Kita sebut semalam bagaimana dia tidak pun nak ingkar perintah Allah. Allah suruh apa pun, suruh tinggal anak dia Hajar bersama Ismail, tinggal tepi bangunan Kaabah yang dah runtuh tu, tinggal situ je. Berapa lama Nabi Ibrahim AS tinggal Hajar dengan Ismail? Dia tinggal tu, dia sampai 3 malam, hari keempat dia beritahu nak balik Palestin. Hajar tanya, kamu nak tinggal aku dengan Ismail di sini? Dia kata ya. Hajar tanya satu, apakah Allah yang perintah? Allah ke suruh ni? Dia berkata ya. Bila Allah suruh, Hajar ni reda. Kalau Allah suruh tak apalah. Nak balik ke mana? Balik Palestin. Berapa lama dia datang semula? Lepas dia tinggal Hajar ni, berapa lama dia balik semula? Setelah belasan tahun. Kenapa dia tak balik semula? Kerana Allah tak suruh. Ini Nabi Ibrahim AS. Kemudian Allah suruh sembelih anak. Dah lah balik belah-belah tahun, kemudian jumpa anak, kemudian suruh sembelih. Pasal apa? Allah suruh. Hebat Nabi Ibrahim AS. Kemudian Allah suruh bina Kaabah. Dia bina Kaabah. Dengan tak pernah bantah sekalipun apa yang Allah perintahkan. Dan itulah disiplin yang diajar pada anak dia Ismail. Kalau Allah suruh, laksana. Jangan banyak komplain, jangan banyak tanya. Nak ikhtiar tu boleh lah, tapi jangan cari jalan untuk tak nak buat. Zaman kita ni kadang kita cari jalan macam mana untuk tak nak laksana perintah Allah, bukan cari jalan macam mana laksana perintah Allah. Nabi Ibrahim AS Allah perintah, dia cari jalan macam mana nak laksana perintah Allah Taala. Ikhtiar jugalah. Kemudian dan Nabi Ibrahim AS seorang hamba Allah yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Taala kurniakan padanya, dan petunjuk yang Allah Taala beri kepada. Jadi seorang hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat yang Allah sebut pada Nabi Ibrahim AS. Kemudian wa atayna fid dunya hasanah. Lalu Allah Taala kurniakan padanya kebaikan dunia. Nabi Ibrahim AS dapat kebaikan dunia. Nama Nabi Ibrahim ini tidak ada, tidak nabi di kalangan di kaum orang Yahudi, orang Nasrani, apa semua memuji Nabi Ibrahim. Hatta dalam agama Hindu pun ada istilah yang disebut oleh sebahagian pengkaji, Abraham tu diambil daripada Ibrahim AS. Brahma dikata diambil daripada Ibrahim AS. Itu di antara beberapa pandangan-pandangan lah. Summa wahina ilaika kemudian kami wahyukan pada Nabi Muhammad SAW supaya Allah suruh anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah wahyu Nabi Muhammad supaya ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Sebab tu ibadah Islam ni Nabi Muhammad tawaf, haji, sa'i, apa semua tu semua di zaman Nabi Ibrahim AS, di antara amalan-amalan ibadah haji, dan dalam keadaan hanif yang tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah jadikan pada hari Sabtu itu pada hari yang kelepasan bagi orang Yahudi. Hari Sabtu ni satu hari kemuliaan. Kita orang Islam hari Jumaat, hari kebesaran Islam. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasara mengambil hari Ahad. Setiap agama tu ada hari-hari kebesaran agama masing-masing. Allah Taala sebut dijadikan pada hari Sabtu tu sebagai hari yang mulia, dihormati di kalangan Bani Israel. Sebab tu hari Sabtu tu dilarang bekerja pun, beribadah pada Allah Taala. Macam kita hari Jumaat tu hari ibadah lah, tapi boleh kerja, boleh
Hari Sabtu ni tak boleh tangkap ikan pun tak boleh, apa pun tak boleh. Itu cerita Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu, lalu Allah Taala jadikan mereka ni kurun qiratan khashiin, ya, disebabkan mereka langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh ud'u ila sabili rabbikal hikmah. Oleh kerana itu ya Muhammad, serulah manusia ke jalan Allah Taala dengan 3 cara. Pertama, hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan. Sesuaikan dakwah kita tu dengan orang yang kita dakwahkan. Ya, kalau orang jahil, cara jahil, orang alim, cara alim, orang pandai hujah, cara hujah. Dengan penuh hikmah. Hikmah ni bukan makna ikut je, bukan. Hikmah tu kebijaksanaan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, mau'izatul hasanah, contoh yang baik. Dakwah yang paling berkesan ialah dakwah bil hal. Kita tunjuk contoh yang baik. Ya, itu lebih baik daripada kita bercakap tapi orang tengok kita tak baik. Baik kita tak banyak bercakap tapi orang tengok kebaikan kita. Dakwah dengan akhlak, ya, akhlak yang baik. Yang tiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau nak bertengkar, nak berbahas, bahas dengan lebih baik. Ya, lebih baik daripada orang yang bahas. Kita kadang-kadang bila orang tu kasar, kita mula kasar. Bila orang tu Islam, Allah Taala suruh tak, hujah tu biar lebih baik daripada hujah yang orang tu kemukakan. Ya, dengan hujah yang lebih baik daripada itu, ya ahsan, inna rabbaka alam. Allah tahu siapa yang sesat daripada jalannya, dan Allah tahu siapa yang petunjuk. Ya, tapi orang yang setiap manusia dia sangka dia betul. Sebab tu orang agama pun dia rasa dia betul, orang lain salah. Ya, dalam Islam ni kita berdepan dengan orang merasa Nabi Muhammad tu tak betul ajaran dia. Maka hujah tu, hujah untuk meyakinkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Islam tu jauh lebih baik. Ya, jadi kita bawa. Tapi benda ni benda sensitif. Ya, cepat timbul kemarahan, cepat timbul emosi dan sebagainya. Maka oleh kerana itu seru dakwah tu dengan cara yang baik. Hingga dia terkesan dalam hatinya, walaupun dia depan tu dia tak nak, manusia dia ada ego dia. Ya, dia tak mau tunduk. Ya, tetapi ya, akhirnya dia akan fikir dan mungkin selepas itu dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada kita beri pandangan-pandangan dan sebagainya. Dan wa in aqabtum fa aqibu bismi ma uqibtum bih. Kalau kamu nak balas bagaimana telah diuraikan tadi, bahawa bila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi jadi pemimpin. Masa tu kan Nabi nak balas, boleh balas. Ya, masa tu Abu Lahab, Abu Jahal, apa-apa musyrikin yang hina Nabi, bunuh para sahabat, seksa sahabat ni, takut bila Islam tiba-tiba merentah semula Mekah. Ya, dan mereka dibawa depan Nabi SAW. Ya, masing-masing, ya Rasulullah, inilah yang bunuh anak aku, ya Rasulullah, inilah bunuh pak saudaraku, ya Rasulullah, inilah hampah harta. Masing-masing tu dalam keadaan orang musyrikin tu sangat takut dengan hukuman. Dia fikir paling tidak pun dia mati dah, aku ni mati dah, kena bunuh. Aku ni teruk dah harta, mestilah dia rampas semula. Tiba-tiba Nabi kata apa dia? Nabi ucap satu kalimah, ya, antumul tulaqa. Ya, kamu semua dibebaskan. Ya, Masya Allah. Kamu semua dibebaskan. Bebas tu tak ada balasan, tak ada. Nabi tak balas, tak rampas semula harta, Nabi tak balas bunuh. Ya, cuma Nabi yang beritahu kamu semua dimerdekakan, dibebaskan. Mereka terkejut. Ya, sebab tu sebahagian mereka mengucap syahadah, masuk Islam, beriman dengan Allah Taala. Sama Khalid Al-Walid. Bila ditawar Masjid Aqsa di pertengahan Yahudi, ya, pada waktu itu orang Yahudi sangka mereka sebab mereka jahat, menyeksa orang Islam sebelum tu. Ya, dan disangka bahawa lepas tu dia akan dibunuh. Tiba-tiba dia kata, tak, kamu semua dibebaskan. Kamu ada dua pilihan, nak menetap sini, patuh kepada peraturan kerajaan yang ada, atau kamu nak keluar, kamu bebas keluar. Ya, dan itulah sebab tu Islam dia datang bukan nak menjajah, datang nak bebaskan. Ya, yang selama ni tak boleh masuk Islam pun kena seksa, siapa Islam kena bunuh. Maka bisa datang Islam buka. Siapa nak masuk Islam boleh, siapa tak nak masuk tak apa. Ya, kerana Islam tidak pernah memaksa orang tu masuk Islam. Kerana kalau paksa dia jadi munafik. Islam tak terima akidah orang munafik. Dan sabarlah kamu ya Muhammad, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala minta supaya bersabar dengan apa kena malulah baru-baru masuk Islam, macam-macam perangai, macam-macam generasi awal ni macam-macam lah. Ialah baru keluar daripada jahiliah kepada iman. Ya, bila perang nak harta, bila nak tu ada keegoan.
Ya, macam-macam berlaku, ya, dan janganlah kamu sempit dada dengan apa yang mereka lakukan. Ya, maknanya nabi ni walaupun dia rasul, dia nabi, tapi dia manusia. Ada perasaan, ada duka cita, ada sedih dengan perangai, dengan perbuatan mereka yang menentang Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi, ya, Nabi SAW sabar, ya, dan Allah Taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Taala bersama dengan mereka yang bertakwa dan mereka yang membaiki amalannya. Kita ni baik, tapi baiki lagi amalan kita, perbaiki lagi. Bukan nak banyak ibadah, tapi nak kualiti ibadah. Kalau nak banyak, kita ni sikit, umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mati. Umat dulu 1000 tahun. Ya. Tentulah kalau nak kira banyak ibadah, mereka jauh lagi banyak pada kita. Ya, tetapi istimewa Muhammad SAW ni ialah, ya, Allah Ta'ala nak tengok ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan, bukan yang paling banyak amalan. Ya, yang paling baik. Yang paling banyak dan paling baik lagi baik, ya. Tapi ya Allah tengok siapa yang paling baik amalan. Jadi kita perbaiki, kita islah, mudah-mudahan dapat kebaikan bersama apa yang kita ambil pagi ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.